Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nurika syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bit taqwa. Waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa atmim lana nurana ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Dan mustahil lawan bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, yaitu lawannya menyerupai Allah Ta'ala bagi sesuatu daripada segala makhluknya, makhluk bagi Allah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala pada muka surat 6 dalam kitab Jawinya, kata pengarang kita Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan mustahil lawan bagi sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mana lawan bagi sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis? Iaitu lawannya tu, iaitu lawan bagi sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, menyerupai Allah, serupa Allah Ta'ala ni, sama Allah Ta'ala ni, sama serupa bagi sesuatu daripada segala makhluknya, makhluk bagi Allah. Ini mustahil atas Allah.
maknanya sifat yang mustahil. Sifat yang maknanya kita kena iktiqad kata tentu tidak sama sekali. Malam ni mengaji hak mustahil. Adapun pada pertemuan kita yang lalu, maknanya sifat wajib bagi Allah Ta'ala iaitulah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Iaitulah Allah Ta'ala ni tak sama dengan segala yang baharu. Itu wajib kita i'tiqad, kerana sifat wajib bagi Allah. Allah Ta'ala tak sama dengan segala yang baharu, ataupun Allah Ta'ala tak sama dengan segala makhluk dia. Maka wajib kita i'tiqadnya Allah Ta'ala tu tak serupa. Adapun yang mustahilnya serupa Allah Ta'ala dengan segala makhluk dia ni. Hak ni kena i'tiqad kata tentu tidak. Adapun mengaji yang wajib untuk kita kata sungguh ataupun senguti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat tersebut. Adapun mengaji yang mustahil untuk kita i'tiqad kata tentu tidak sama sekali. Maka hak wajib kita i'tiqadnya, hak kita kena kata senguti sungguh Allah Ta'ala ni zat dia ataupun sifat dia, perbuatan dia, af'al dia tu tak sama dengan segala yang baharu. Allah Ta'ala tak sama dengan segala makhluk dia. Maka bila kata Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk dia, kita pun maknanya biar tahu apa itu makhluk. Maka telah kita hurai dah pada pertemuan yang lepas, maknanya makhluk-makhluk ni zat dia maknanya mestilah berjirim. Itu zat bagi makhluk mesti berjirim. Manakala sifat bagi makhluk maknanya mesti berarad. Itu tak boleh lepas. Manakala sebut makhluk, itulah tak lepas daripada dua tadi. Mana dua tadi? Ada kalanya dari sudut zat dia, bila sebut makhluk, mesti dia berjirim. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak berjirim. Manakala sebut makhluk, sifat dia pula mesti arad. Tidak ada sifat bagi makhluk tu yang tidak berarad. Pendek katanya, bila sebut makhluk tak lepaslah daripada jirim dan arad. Jirim tu pada pihak, pada sudut zat dia. Sifat bagi makhluk tu pula iaitulah arad. Maka Allah Ta'ala ni tidak sama dengan makhluk dia, dengan maknanya zat dia bukan jirim, sifat dia bukan arad. Itu wajib kita i'tiqad. Maka hak mustahilnya Allah Ta'ala sama dengan makhluk dia. Hak ni mustahil, tentu tidak sama sekali. Sebelum maknanya kita pergi lebih lanjut, biar kita tahu lebih kurang dulu maknanya perkara yang lazim bagi jirim. Dah kita kata tadi Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Maka kita kena kenal makhluk tu apa? Makhluk ni zat dia mesti jirim, sifat dia mesti arad. Kena tahu satu tangga lagi, iaitulah perkara lawazim bagi jirim. Bila sebut jirim, apa benda lazim bila kita sebut jirim? Bila sebut benda tu berjirim, yang pertamanya dia tu mesti baru. Tak lagi dah. Bila sebut jirim, mesti baru. Apa baru? Ada dia, mari, melalui, tidak ada. Itu panggil baru. Maka Allah Ta'ala tidak berjirim, maka dia tidak baru. Dengan maknanya Allah Ta'ala tu qadim. Itu satu. Yang kedua, lazim bagi jirim. Bila sebut jirim,
mesti bersusun daripada juzuk-juzuk tu. Bila jirim begitu, mesti bersusun daripada juzuk-juzuk. Umpamanya kita kata roti. Roti tu panggil jirim. Kecilnya roti ni, nak besar dia kena tambah juzuk dia. Kena tambah gandum, uli jadi besar. Tu bila sebut jirim, mesti bersusun daripada beberapa juzuk-juzuk. Maka Allah Ta'ala bukan jirim, maka zat dia tidak bersusun daripada juzuk-juzuk. Dua. Yang ketiga, bila sebut jirim ni, apakah perkara lazim bagi jirim, perkara yang mestikan bagi jirim bila sebut jirim? Iaitulah dia mesti mengambil tempat ataupun mengambil ruang kosong. Bila sebut jirim, tak dapat tidak, mesti ambil tempat ataupun mesti mengambil ruang kosong. Atau bila sebut jirim gitu, tidak ada satu jirim pun yang tidak bertempat, tak ada, ataupun yang tidak mengambil ruang kosong. Mesti bila sebut jirim, dia kena mengambil tempat, dia kena mengambil ruang kosong. Maka zat Allah Ta'ala tidak berjirim. Bila tidak berjirim, tidak mengambil tempat ataupun tidak mengambil ruang kosong. Itu benda-benda lazim bagi jirim. Itu tiga. Yang keempat, bila sebut jirim, perkara yang lazim bagi jirim, terima a'rad. Apa terima a'rad? Tadilah terima sifat bagi makhluk ni, a'rad ni. Bila sebut jirim, dia terima a'rad. Maka terima a'rad ni ada beberapa maknanya. Di bawah terima a'rad, terima sifat jenis makhluk ni, ada beberapa banyak perkara di situ terkait. Di antaranya terkaitlah dengan makna maqadir. Apa maqadir? Ukuran-ukuran. Ada tinggi, ada rendah, ada panjang, ada pendek, bulat, lepes, segipak dan sebagainya, bujur. Tu panggil terima a'rad. Manakala Allah Ta'ala, dia tu zat dia bukan jirim, maka dia bukan jenis tinggi, rendah, panjang, pendek, bulat, lepek ataupun sebagainya. Kerana apa? Kerana Allah bukan berjirim. Kerana hak tu lawazim bagi jirim. Bila sebut jirim, terima a'rad. Salah satu dari sudut a'radnya maqadir. Apa maqadir? Ukuran-ukuran, panjang, pendek dan sebagainya. Ini sepintah lalu. Apa lagi? Bawah masuk dalam kata terima a'rad, bagayan-bagayan daripada a'rad, di antaranya kena berjihah, kena ada pihak. Maknanya jihatus sitin itulah, kanan, bawah, atas, kiri, depan, belakang. Allah Ta'ala tidak berjirim, maka dia tidak berjihah. Tidak ada kanan, kiri, bawah, atas, depan, belakang, tidak. Laginya azmanah. Apa ni azminah? Apa azminah? Lalu kok masa. Bila sebut jirim, mesti dia kena lalu kok masa. Dengan maknanya ada gelap, ada cerah, mesti lalu kok pagi, petang, malam dan sebagainya. Kerana jirim. Itu semua sifat-sifat bagi jirim belaka tu. Maka Allah Ta'ala tak lalu kok masa. Lagi pula lazim bagi jirim yang kita katanya terima a'rad tadi, masuk dalam kata a'rad, al-qurba wal bu'du. Apa ni al-qurbu wal bu'du fil masafah, dia panggil. Apa dia al-qurbu wal bu'du? Apa al-qurbu wal bu'du fil masafah? Maknanya jauh dekat. Itu al-qurbu wal bu'du fil masafah, dengan maknanya jauh dekat ataupun luar dalam. Maka Allah Ta'ala bukan jirim, maka dia bukan jenis jauh, dekat, luar, dalam. Tidak. Tengok kita ni, mana hak dekat dengan kita? Mic dekat dengan kita. Kerana apa? Jirim. Mana hak jauh? Tuan-tuan jauh dengan kita. Kerana apa? Jirim. Allah Ta'ala tidak
berjirim. Maka tidak jauh, tidak dekat, tidak luar, tidak dalam. Itu panggil sifat lawazim dia. Lagi pula bila sebut jirim, mesti mengambil salah satu. Sama ada gerak atau diam. Tu bila jirim. Mesti ambil salah satu. Sama ada harakah, gerak ataupun diam. Itu salah satu daripada tu. Ini semua ni lawazim bagi jirim. Maka Allah Ta'ala, dia bukan jirim, maka dia bukan jenis gerak atau diam. Lagi maknanya sigar ataupun al-kibar. Maknanya sigar ni kecil, kibar tu besar. Kalaulah maknanya benda tu jirim, mesti sama ada dia tu kecil ataupun besar. Maka Allah Ta'ala bukan jenis kecil ataupun besar. Ni semua panggil apa ni? Lawazim bagi jirim. Apa yang disebut tadi, yang tersebut tu, beberapa benda perkara yang kita sebut tadi, dia panggil benda lawazim bagi jirim. Bila sebut jirim, itulah lazim dia. Maka Allah Ta'ala bukan jirim. Maka hak tadi tu semuanya dak belaka. Mustahil belaka. Kerana Allah bukan jirim. Tak boleh nak kata besar, kecil dan sebagainya. Dah Allahu Akbar, kita kata Allahu Akbar tu besar dengan makna besar begitu ke? Tak. Maha suci Allah dengan makna besar. Besar kasratul ajza' tu. Maha suci Allah. Tiba-tiba ada satu WhatsApp sampai kepada kitanya. Seseorang maknanya dia kata dalam mengajar dia, sesi ceramah dia, tausiah dia, dia kata Allah Ta'ala ni maha besar. Kata Allah Ta'ala maha besar ni, umpamanya bandingan dia, seperti kita lah dia kata. Seperti saya lah dia kata. Tengok saya ni, maknanya ada laptop di hadapan, boleh tengok satu-satu huruf. Di mana ada huruf tadi? Nak tekan A, tahu di sini A. Di sini Z umpamanya. Di sini Y. Tahu sebab apa? Kita besar. Allah Ta'ala maha besar. Dah Allah Ta'ala maha besar, tengok di antara sifat dia, maknanya dia tahu belaka. Dia nampak belaka. Inilah menandakan maknanya dari sudut percakapan dia, Allah Ta'ala maha besar dengan makna besar tubuh badan tadi, dengan makna kasratul ajza. Maka maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makna besar lagu tu. Kerana tu dia panggil berjirim. Maha suci Allah. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Maka bila mana Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, makhluk-makhluk ni berjirim, maka Allah Ta'ala zat dia bukan berjirim. Itu benda lawazim bagi jirim. Maknanya biar kita fahamlah sedikit sebanyak berkaitan dengan dia, barulah kita tadi tu kejap akidah kita serta tidak mudah ditipu. Kalau tidak tipu-tipu, tertipu kerana tak tahu benda lazim bagi jirim tadi. Maka wajib kita iktikad Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Dan mustahil lawannya lawan bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, iaitu lawan bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, menyerupai Allah Ta'ala. Sama Allah Ta'ala, serupa Allah Ta'ala bagi sesuatu daripada segala makhluknya makhluk Allah. Serupa Allah Ta'ala dengan segala yang baru ni mustahil. Walau satu jalan sekalipun mustahil. Walaupun satu jalan, usahakan banyak jalan, usahakan 2-3 jalan, usahakan 4 jalan, sama Allah Ta'ala dengan makhluk, satu pun tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham daripada mana? Faham daripada ayat firman Allah yang kita baca hak lepasnya, iaitulah laisa kamislihi syai'. Allah Ta'ala kata dia tak sama dengan apa-apa. Itu dia panggil orang yang mengaji, dia panggil laisa tu nafi mutlak. Semata-mata nak nafi.
Bila begitu di belakangnya Allah Ta'ala menggunakan perkataan syai', iaitulah isim nakirah. Sebelum diberikan isim nakirah iaitulah syai', sebelumnya digunakan lafaz misli, iaitulah mislu. Ambil daripada mislu tu lah. Mislu ni dia panggil lafaz seumum-umum lafaz dalam bab nak mentashbih, dalam bab nak membandingkan. Lafaz nak membanding tashbih ni banyak. Di antaranya nazid, di antaranya musawi, apa lagi diddun. Tu semua seperti belaka tu. Tapi Allah Taala guna mislu. Kerana apa guna kamislihi, iaitulah mislu tadi? Kerana mislu ni adalah seumum-umum lafaz. Seumum-umum lafaz termasuk benda hok dalam otak sekali. Itu dia panggil mislu, seumum-umum lafaz. Maka dinafikan tak sama, sedikit pun tidak ada sama dengan Allah. Itu faedah dia. Ulama maknanya ambil kefahaman daripada ayat tu dengan maknanya tak sama sikit pun. Usahakan banyak jalan, sikit pun tak sama Allah Ta'ala dengan segala makhluk dia. Dah tak sama, iktikad kita tak sama, tapi bercakapnya seperti sama. Tu tak faham tu. Iktikad kata tak sama, tapi bila mengajar bercakap seperti sama. Mana di antaranya? Di antaranya Allah Ta'ala sebut yadullahi fawqa aydihim tu. Tangan Allah tu, terjemah dulu. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu puak-puak Yahudi. Bila terjemah tangan Allah, lalu tu seseorang yang mengajar tadi dia kata Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Tiba-tiba gi isbat tangan bagi Allah. Mula-mula dia terjemah dulu. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu Yahudi. Lalu tu membuat dalil dengan ayat ni. Dia kata Allah Ta'ala ada tangan, tapi tangan tak sama dengan tangan kita. Tu dia lari situ tu. Lari di hujung tu. Di hadapan kata isbat dulu tu. Allah ada tangan tu, isbat panggil. Di belakang tu baru dia larinya. Dengan makna Allah ada tangan, tapi tangan Allah tak sama dengan tangan kita. Lalu tu buat misal pula. Tengok tangan kita dengan tangan monyet sama ke tak sama, dia kata. Kalau orang mengaji betul sama ke tak sama tu. Tangan kita dengan tangan cicak sama ke tak sama kalau orang mengaji? Sama. Tapi dia kata tak sama. Sungguh tak sama. Tak sama pada pihak bentuk, dia panggil. Pada sudut hakikat jirim sama tu. Kita kan iktikad Allah tak sama dengan makhluk. Salah bercakap begitu tu. Salah bercakap Allah ada tangan, tapi tangan tak sama dengan tangan kita, tak sama dengan tangan makhluk. Lepas tu buat misal semisal tadi. Tangan kita dengan tangan boyok tak sama, tangan kita dengan tangan boyok, tangan lembu tak sama. Sungguh tak sama. Tak sama pada rata betul tapi pada makna hakikat sama tu, pada pihak sama-sama berjirim. Salah cakap gitu. Kalau kita kata Allah ada tangan, bagaimana dengan ayat yang lain? Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat Quran. Allah Ta'ala firmannya kepada iblis. Di antaranya Allah Ta'ala kata, ya iblis, ma ma'akal, hei iblis, kerana apakah yang membuatkan kamu ni menegah engkau daripada sujud lima khalaqtu biyadai, kepada apa yang aku jadikan biyadai. Biyadai dia panggil lafaz tasniah, memberi makna dua. Dengan maknanya dengan apa yang aku jadikan, terjemah dulu, dua tangan. Tadi satu tangan tadi. Yadu lafaz mufrad dia panggil. Satu tangan. Ayat ni pula Allah Ta'ala kata biyadai, terjemah dulu, dua tangan. Ayat lain pula Allah Ta'ala cerita was-samaa banainaha
Biaidin, dengan beberapa tangan. Aku jadikan langit dan aku jadikan langit, dan di antara keduanya biaidin, dengan beberapa tangan. Tu Allah Taala guna lafaz jamak pula. Tadi satu, lepas tu biyadai dua, lepas tu biaidin tiga, ataupun lebih daripada tiga, beberapa tangan. Kalau kata Allah ada tangan, berapa putung tanya dia? Tadi satu, ayat ni dua, ayat ni beberapa. Kalau kata satu, ayat dua nak kata bagaimana? Kalau kata dua, ayat satu dengan ayat jamak beberapa tu nak letak bagaimana? Tu nyata salah pegang zahir ayat. Salah kita menetapkan dulu tu salah. Menetapkan Allah ada tangan tu salah. Kerana apa salah? Maha suci Allah daripada sama dengan makhluk walau satu jalan. Walau satu jalan pun tak sama. Kalau kata begitu sama tadi dengan misal dia bagi tu. Sama pada pihak berjirim, sungguh pun dia kata tak sama, iaitu tak sama pada pihak bentuk sahaja, tak sama tu dari sudut kata-kata dia tu, tapi sama pada pihak berjirim. Maka salah kita bercakap begitu. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah, yadun, maknanya tangan di situ bukan dengan makna tangan al-jawarih, bukan. Bukan dengan makna tangan tu, dengan maknanya tangan yang kita faham di fikiran kita, tangan yang kita duduk gambar di fikiran kita, tangan dengan makna anggota, tangan dengan makna berjari, berkuku, ada urat dan sebagainya. Tu semua dok sama sekali. Maha suci Allah. Lagu mana tangan yang dimaksudkan, yang diterjemahkan daripada Arabnya yadu? Aku tak faham. Tapi bukan dengan makna tu. Ini ahli sunnah wal jamaah. Menafi dulu. Adapun mereka tadi isbat dulu. Allah ada tangan, tapi tangan tak sama dengan tangan makhluk. Kita ahli sunnah wal jamaah, tangan di sini bukan dengan makna tangan anggota jawarih, berdaging, berurat, berjari, berkuku. Dak. Pas makna bagaimana tak reti, serah makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu ahli sunnah wal jamaah. Ataupun ditakwil dengan maknanya qudratullah. Habis cerita. Dengan maknanya kekuasaan Allah bagi ketiga-tiga ayat tadi. Tu ahli sunnah wal jamaah. Itu ahli sunnah. Itu biar kita faham betul-betul. Dan mustahil lawannya lawan bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, iaitu sama Allah Ta'ala bagi segala makhluk dia. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, yang tu wajib kita i'tiqad. I'tiqad kata sungguh dan semoti. Adapun sama Allah Ta'ala dengan makhluk, yang ni mustahil. Mustahil. Dan ketahui olehmu bahawasanya apabila datang di dalam Quran, apabila kita bertemu di dalam Quran, tu makna datang. Apabila datang, yakni apabila kita berjumpa ataupun kita dengar, kita bertemu di mana? Di dalam Quran atau hadis, ataupun kita dengar ataupun kita bertemunya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bertemu, kita dengar tu barang yang memberi wahamkan, ayat-ayat yang memberi wahamkan, ayat-ayat yang memberi perasan, ayat-ayat yang memberi telitah gitu. Beri telitah, memberi perasan, memberi waham, menyerupai, yakni menyerupai Allah Ta'ala dengan makhluk. Nak buat bagaimana?
maka mazhab salaf. Maka mazhab salaf maknanya mereka-mereka ulama-ulama ataupun orang-orang yang hidup 300 tahun selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kata setengah ulama 500 tahun. Itu atas khilaf lah. Ada kata 300, ada kata 500. Ni dia panggil kurun salaf. Kalau kita temu dalam Quran ataupun kita dengar di dalam Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat tu maknanya memberi telitah, memberi perasa serupa Allah Taala dengan makhluk. Nak buat bagaimana? Sedangkan keyakinan kita Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Tiba-tiba kita temu dalam Quran ataupun kita dengar dari telinga kita ayat ni memberi perasannya, memberi telitah, sama dengan makhluk. Ni. Nak buat bagaimana? Maka mazhab salaf, jalanan puak-puak salaf, yakni maka kebanyakan mazhab salaf gitu, kena takwil gitulah, kena tanggungnya. Kerana tak semua salah mengikut metodologi salaf. Ada juga mereka-mereka ulama-ulama yang duduk dalam kurun salaf, tapi dia tak guna metodologi salaf, dia guna metodologi khalaf. Dia salah, dia orang salah, kurun salah, tapi guna khalaf. Ada juga. Sebab tu kena tanggung dengan makna kebanyakan, bukan semua dah. Maka kebanyakan mazhab salaf, apabila dia bertemu, apabila kita dengar di dalam Quran hadis-hadis, ayat-ayat yang memberi sangka pada kitanya sama Allah Ta'ala dengan makhluk, sedangkan akidah wajib kita iktikad Allah tak sama dengan makhluk, tiba-tiba tengok dalam hadis, tengok dalam Quran, memberi sangka pada kita, memberi telitah, memberi perasan, sama Allah Ta'ala dengan makhluk. Ketika tu maka mazhab salaf, maka jalanan kebanyakan orang-orang salaf, ulama-ulama salaf, buat bagaimana dengan ayat tersebut? Diserahkan kehendaknya, kehendak barang yang memberi wahamkan, menyerupai, yakni menyerupai Allah dengan makhluk tu, serah-serah kepadanya. Serah-serah kepada Allah Ta'ala. Tapi jaga serah tu bila? Tanda, yakni selepas daripada menyuci terlebih dahulu. Selepas daripada mentanzihkan Allah Ta'ala daripada sama dengan makhluk, baru serah. Itu metodologi ulama salaf. Dan mazhab khalaf ditakwilkan dia kan barang yang memberi waham ataupun ayat-ayat yang memberi waham menyerupai Allah Ta'ala dengan makhluk, takwil. Tak ada takwil lah, setakat tu semula. Sesak baca tu, silap baca tu. Maka dan mazhab khalaf, bagaimana jalanan mazhab khalaf apabila berinteraksi dengan ayat-ayat Quran ataupun hadis yang memberi waham sama Allah Ta'ala dengan makhluk? Mazhab khalaf, jalanan khalafnya ditakwilkan dia kan barang yang memberi waham sama Allah Ta'ala dengan makhluk. Mazhab khalaf dia takwil, yakni takwil tafsili. Jaga pula situ tu. Ditakwil akan dia, yakni ditakwil akan sebagai takwil yang tafsili, akan sebagai takwil yang terperinci. Itu dia panggil takwil tafsili. Jadi beza di antara salaf dengan khalaf. Manakala kita bertemu dalam Quran ayat ni mewahamkan kepada kita, sama Allah dengan makhluk, kata salaf, kita serah makna bulat-bulat kepada Allah. Tapi serah makna tu bila? Selepas daripada kita menyuci dulu.
Selepas kita kata tidak sama sekali Allah Ta'ala sama dengan makhluk tu. Kalau anggota Allah Ta'ala tidak beranggota, tidak berkaki, kalau nisbah kaki, kalau nisbah tangan tadi tidak bertangan dengan makna anggota, dengan makna berorak, dengan makna berdaging dan sebagainya. Kalau kaki pun sama, pas dengan makna bagaimana serah bulat-bulat makna tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tu salaf. Bukan isbat dulu, bukan isbat dulu kata Allah ada tangan, Allah ada mata, Allah mempunyai kaki, Allah mempunyai katakanlah benda-benda yang lainnya. Isbat dulu, baru nafi di belakang. Yang tu bukan salaf yang sengoti-ngotinya, bukan. Tu salah tu, salah jadian dia panggil. Tu momokan sahaja tu, lembaga sahaja tu, musik dia panggil. Bukan hak sengoti tu. Hak sengotinya tanzih dulu. Sebab apa tanzih dulu? Mengikut kaedah sebagaimana Al-Quran. Allah Ta'ala tengok ayat tadi, laisa kamislihi syai', menafi dulu tu, menyuci dulu. Allah Ta'ala kata laisa kamislihi syai', Allah tak sama dengan sedikit pun daripada makhluk. Menyuci dulu, barulah Allah Ta'ala isbat sifat dia lepas tu. Wa huwas sami'ul basir, dan dialah Allah Ta'ala ni, baru dia isbat sifat yang amat mendengar, yang mempunyai sifat pendengar, lagi sifat pelihat. Baru isbat sifat. Sebelum tu tanzih dulu. Dia panggil dalam kaedahnya dengan makna takhliyah terlebih dahulu, baru tahliyah. Ni pun sama dengan makna menyuci dulu, barulah serah makna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu beza kaedah kita ahli sunnah wal jamaah. Hok salah sungguh, hok salah original, hok salah tulen dengan salah hok jadian-jadian tadi. Beza situ. Beza di situ. Dengan makna kita salah originalnya, maknanya menyuci dulu baru serah. Dia tak isbat dulu baru serah. Serah nu di belakang dah. Tu salah dari sudut pemahaman. Bila buat begitu salah dari sudut makna tadilah. Jadi bawa kepada bimbang-bimbangnya memberi waham kepada orang si pendengar. Mana kalau kita guna cara cakapan begitu, bawa kepada orang yang mendengar ni masih lagi semabuk, Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Masih lagi memberi waham, Allah Ta'ala ni sama dengan makhluk. Dengan semisal tadi, Allah ada tangan, tapi tangan kita tak sama dengan tangan boyo. Katakanlah, ya tak sama serotilah, tapi tak sama dari sudut kaifiyat ataupun dari sudut cara bentukan tadi. Dari sudut hakikatnya sama tu. Sama dari sudut hakikat. Sebab tu salah kita bercakap begitu. Salah tu kerana apa salah? Bukan metodologi salaf yang tulen. Bukan metodologi salaf yang tulen. Tu jadi mazhab salah serah makna bulat-bulat kepada Allah, tapi serah tu maknanya selepas daripada menyuci terlebih dahulu. Dia panggil takwil ijmali. Mana takwil ijmali? Menyuci itulah. Takwil ijmali dia panggil. Baru serah makna. Adapun mazhab khalah, manakala bertemu dengan ayat-ayat mutasyabihat ni, dia takwil. Dia ubah. Tapi ubah makna pun berdasarkan kaedah-kaedah lah. Bukan ubah makna sebarangan tu, tidak. Ubah makna mengikut kaedah-kaedah tertentu. Itu dia panggil mazhab khalah, ubah makna. Daripada huk makna serupa Allah Ta'ala dengan makhluk, ubah kepada jadi tak serupa. Tapi ubah makna tu pun ada kaedah-kaedah yang diguna pakai. Itu dia panggil mazhab khalaf. Contoh, maka seperti firman Allah Ta'ala. Ini contoh, dia nak buat contoh ayat mutasyabihat, ayat yang memberi waham sama Allah Ta'ala dengan makhluk. Ini di antaranya. Banyak lagi lah, ni di antara saja. Maka seperti firmannya Allah Ta'ala, nya tu badar di hadapan Allah tu. Mana firman Allah di antara ayat yang memberi waham kepada kita sama dengan makhluk? Di antaranya,
Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Ni ayat di antaranya Allah Ta'ala kata Ar-Rahman ala arsyistawa. Apa Ar-Rahmanu ala arsyistawa? Arti Ar-Rahmanu ala arsyistawa, bermula Tuhan yang Rahman itu. Bermula Tuhan yang bernama Rahman ni. Di antara salah satu sifat Allahnya Rahman. Bermula Tuhan yang bernama Rahman ni. Di atas arasnya, aras bagi Tuhan tertinggi. Tu dia saling sebutir-sebutir tu. Ar-Rahman, Tuhan yang bernama Rahman. Ala, di atas. Al-Arsy, arash. Istawa, tertinggi. Kalau kira-kira kaedah, kena terjemah. Kalau kira-kira kaedah, dia panggil Ar-Rahman tu mubtada, khabar dia nya istawa. Alal arsy tu dia panggil takluk muqaddam bagi istawa. Maknanya seolah-olah Ar-Rahman istawa alal arsy, begitu. Lalu terjemahnya bermula Tuhan yang bernama Rahman itu di atas arasnya, aras bagi Tuhan tertinggi. Terjemahnya yakni bermula Tuhan yang bernama Rahman itu tertinggi di atas arasy. Itu terjemah dulu. Ini dia panggil ayat mutasyabihah. Ayat mutasyabihah menyangka wahamkan kepada kita bila sebut tertinggi, tengok ni lah. Seperti saya tertinggi daripada kerusi, bermaknanya kerusi berada di bawah. Apa lagi? Kapal terbang tertinggi daripada kita. Maknanya kapal terbang tu di atas daripada kita. Ini pun sama ni, guna pakai istawa dengan makna tertinggi ni. Memberi waham Allah Ta'ala atas. Memberi waham gitu. Tapi ada pun setengah daripada firqah tu, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah Ta'ala kata bermula Tuhan yang bernama Rahman tertinggi di atas arasy. Tiba-tiba ayat ni dia bubuh satu perkataan lagi, iaitulah fauqa. Dia bubuh fauqa. Mari mana fauqa? Al-Quran sebut alal arsyistawa, bukan Ar-Rahman fauqa ala arsyistawa. Fauqa tu atas yang berjihad, atas lawan bawah tu fauqa bagi. Atas gu lawan bawah tu fauqa. Tengok dalam kitab dia. Bila bertemu dengan ayat ni, di antaranya tafsiran dia fauqa, ala tu dengan makna fauqa. Jadi fauqa ni atas lawan bawah. Maka hak ni maha suci Allah. Kerana hak ni sifat bagi makhluk. Tadi sebut dah tadi lazim bagi makhluk tu. Di antaranya berjihad, atas, bawah, kanan, kiri, hak fauqa tu. Itu maha suci Allah. Tiba-tiba dia tafsir ayat ni ala dengan makna fauqa. Mari di mana tu fauqa tu? Tiba-tiba mari fauqa. Padahal Allah Ta'ala guna ala. Maka ala ni lah tak fahamnya, ataupun istiwa ni lah tak fahamnya. Tu dia. Ni maknanya ayat mutasyabihah ni. Ar-Rahman ala arsyistawa. Bermula Tuhan yang bernama Rahman itu di atas arasnya, aras bagi Tuhan tertinggi, yakni Allah Ta'ala bermula Tuhan yang bernama Rahman tertinggi di atas arasy. Ini setengah daripada ayat mutasyabihah. Lalu tu, maka kata salaf, bagaimana nak menghadapi dengan ayat ni? Maka kata salaf, kata ulama salaf, tertinggi ia Allah Ta'ala tu. Kata istawa ni, tertinggi ia Allah Ta'ala sebagai tertinggi, akan sebagai tertinggi yang tiada kita ketahuikan kaifiatnya, kaifiat tertinggi itu. Tertinggi kita maklum, tertinggi dengan makna tadi, dengan maknanya seperti kita kata tertinggi di atas kursi. Saya tertinggi di atas kursi dengan makna kursi berada di bawah. Tertinggi di atas lantai dengan makna tuan-tuan tu bawahnya iaitulah lantai. Tu makna tu kita fahamlah. Hak ni tertinggi
yang kita tidak tahu kaifiatnya. Bukan dengan makna tu. Bukan dengan makna tinggi, dengan makna tinggi lawan bawah, dengan makna atas lawan bawah. Bukan dengan makna yang tersebut. Bukan makna atas lawan bawah tadi. Tak. Apa tu lagu mana? Maka kita serahkan. Tu dia panggil tanzih dulu tu. Bukan tertinggi dengan makna tinggi hok kita faham tu maha suci Allah. Lalu tu maka kita serahkan kehendaknya, kehendak tertinggi pada ayat tersebut, kita serah kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Ini ahli sunnah wal jamaah hok tulingnya, hok originalnya. Tanzih dulu, tertinggi bukan makna tertinggi atas lawan bawah, hok apa hok kita duduk gambar-gambar dalam fikiran kita tu, bukan dengan makna tu. Pas dengan makna bagaimana? Kita serahkan kehendak makna bulat-bulatnya kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Itu kata salah. Dan kata khalaf, dan kata khalaf dikehendaki dengan tertinggi itu, dengan makna tertinggi ni ialah memerintah dan memilih. Ala sawab, mudah-mudahan ada mim satu lagi, memilih. Jadi kata khalafnya istawa dengan makna istaula. Itu istaula dalam Arabnya, iaitulah memerintah ataupun menguasai ataupun memilih. Itu makna dari sudut yang ditafsirkan oleh ulama-ulama khalaf. Dengan maknanya Allah Ta'ala yang bernama Rahman menguasai arash. Adakah arah sahaja Allah Ta'ala menguasai? Timbul persoalan pula. Dari sudut makna bagi khalaf tadi, dengan makna menguasai, adakah Allah Ta'ala hanya menguasai arah sahaja? Kata ulama, maknanya dah arah-arah ni satu makhluk yang paling besar sekali. Padahal sebut hak tu dah lah. Maknanya hak lain tu apatah lagi Allah Ta'ala menguasai dia. Kerana arah ni adalah satu makhluk yang paling besar, hak lain tu kecil. Maknanya padahal sebut hak tu meliputi semua sekali. Dengan makna Allah Ta'ala menguasai semua sekali, termasuk dengan arah-arah tu, yang iaitulah makhluk yang paling besar. Ini jalanan ahli sunnah wal jamaah. Maka manakala kita bertemu dengan ayat-ayat mutasyabihat seumpama ini, begitulah jalanan dia. Sama ada kita nak mengikut mazhab salaf, iaitulah tanzih dulu, menyuci dulu, memahasucikan Allah terlebih dahulu daripada segala sifat-sifat makhluk dan lawazim-lawazim bagi makhluk. Dan juga apa kita duduk mikir-mikir mari-mari dalam pemikiran kita, tak sama sekali. Baru serah makna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni salaf. Adapun khalaf ditakwilkan makna tersebut. Ditakwilkan dia. Itu ahli sunnah wal jamaah. Maka salahlah pegangan-pegangan yang mengatakan Allah Ta'ala fauqa, ataupun dengan kata lain Allah Ta'ala atas arah. Atas lawan bawah tu maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pegangan-pegangan, maknanya pegangan-pegangan mujassimah ni, yang dikatakan dengan firqah mujassimah ni, puak-puak yang memegang zahir ayat mutasyabihat, ataupun puak-puak yang dia panggil mentubuh badankan Allah, menjisimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, yang dikatakan dengan mujassimah, asal-asalnya dia datang daripada fahaman Fir'aun. Fahaman Fir'aun. Kerana apa? Kerana Fir'aun ni dia berfahaman mujassimah. Kerana Nabi Musa maknanya ajak supaya dia bertuhankan Allah. Tuhanmu dan Tuhanku ialah Allah. Maka bila begitu Fir'aun tadi tu dia cari hok Nabi Musa kata ni Tuhan ni ialah Allah, Tuhan kita ni ialah Allah. Kerana pada anggapan dia boleh jadi Tuhan-Tuhan ni ada di bumi. Dia cari tak ada. Kerana apa dia cari di bumi tu? Kerana dia beranggapan mujassimah tadi. Kerana dia beranggapan Tuhan-Tuhan ni berjisim. Dia cari di bumi tak bertemu. Dia kata akulah Tuhan. Dia mengaku dia Tuhan.
Lepas tu maknanya dia cari-cari lagi, satu kali dia memerintahkan kepada Perdana Menteri dia, kepada orang yang berkuasa paling tinggi sekali, kita kata Perdana Menteri lah, Hamam dia panggil. Lalu tu dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala cerita, wa qala Fir'aun, maka berkatalah oleh Fir'aun, ya Haman, hei Hamam, hei Perdana Menteri, ibdini sarhan, dia kata, hei Haman, bina olehmu akan daku menara yang tinggi. Kata Fir'aun kepada Perdana Menteri dia, mu bina kepada aku, membuat kepada aku satu menara yang tinggi. Biasa apa ke langit tu? Kata Fir'aunnya, la'alla ablughul asbab, supaya aku sampai kepada sebab-sebab. Apa sebab-sebab yang dikatakan, yang dimaksudkan oleh Fir'aun? Asbabas samawat, iaitulah jalan-jalan untuk aku temu dengan langit. Membuat satu tangga, buat satu menara, biar siapa ke langit, aku nak naik ni. Lalu tu kata Allah Ta'ala hikayat maknanya dalam Quran, fa'attali'a ila ilahi Musa. Lalu tu aku nak tengok, dia kata, manakala buat menara, aku nak tengok akan Tuhan Nabi Musa. Tu dia i'tiqad di langit, pegangnya dia nya i'tiqad di langit, Allah ada situ. Tu puak-puak mujassimah ni maknanya asalnya pegangan Fir'aun yang menjisimkan Tuhan. Itu di antaranya asal maknanya pegangan mujassimah ni daripada pegangan Fir'aun, yang maknanya Fir'aun ni berpegang Tuhan di langit. Sebab tu dia nak cari, dia nak cari Tuhan di langit, kerana bagi anggapan dia Tuhan-Tuhan ni bertubuh badan, berjisim. Mungkin ada di langit, dia kata, kerana di bumi dia cari-cari tak ada. Ada di langit kali. Dia perintah kepada Haman supaya buat satu menara, dia nak cari atas langit pula. Ni akidah Fir'aun, orang yang berpegang Tuhan ni berjisim, bertubuh badan, beranggota ataupun duduk di langit dan sebagainya. Itu pegangan mujassimah asalnya. Maka kita ni na'udzubillah, jangan kita berpegang dengan pegangan-pegangan sedemikian, jangan sesekali. Jangan berpegang dengan fahaman-fahaman tersebut, Allah di atas arah, jangan kita berpegang begitu. Kalau kita kata Allah di atas arasy, bagaimana dengan ayat yang mengatakan di dalam dalil ayat Al-Quran Allah Ta'ala kata, wa yahmilul arsy rabbika fawqakum yawma izin samaniyah. Allah Ta'ala ada ceritanya, maknanya sekarang ni arah ditanggung oleh 4 malaikat. Manakala bergoncangnya hari kiamat, diceritakan maknanya seseorang hamba Allah nak suap nasi kepada anak dia, tak siapa, dakum, gitu. Bahayanya, maknanya dahsyatnya hari kiamat. Ketika hari kiamat tu ditambahkan maknanya yang memikul arah tu 8 malaikat. Kalau Allah Ta'ala duduk di atas arah, berada di atas arah sebagaimana mereka-mereka yang i'tiqad di atas arah tadi tu Allah Ta'ala ada tu, bagaimana maknanya dengan ayat tadi? Memberi wahab, memberi perangsangka kepada kita, memberi arti kepada kita secara tidak langsung. Allah dipikul oleh malaikat. Sekarang pak, tambah nak kiamat, tambah pula berat sangat ni, tambah 8. Adakah Allah Ta'ala ni membutuhkan apa nak kepada bahasa kita? Adakah Allah Ta'ala memerlukan maknanya kepada malaikat yang pikul dia? Kalau begitu, luputlah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata Rabbul Alamin, hak milik dia belakang ni. Tiba-tiba Allah Ta'ala nak kepada, berhajat kepada orang yang pikul dia, malaikat yang pikul dia. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nak menyatakan kepada kita, bukan begitu. Bukan Allah Ta'ala ni berada di atas arasy. Apatah lagi yang kata duduk berselo, duduk bercokoh. Ada setengah tu bunyi lah Allah Ta'ala duduk atas arah ni. Ada kursi nah pula, duduk atas kursi, bunyi nah krek kursi tadi. Ni fahaman mujassimah ni. Bunyi krek. Kerana apa bunyi krek? Kursi tadi lah. Tengok kita duduk ni bunyi krek. Tu gitu dia kata.
Ni fahaman mujassimah yang sangat-sangat maknanya teruk sekali. Yang lagu tu kufur lah kalau pegang begitu tu. Itulah setengah daripada ayat-ayat mutasyabihat yang perlu kita jaga supaya kita tidak memahami ayat tersebut secara zahir yang menjerumuskan kita kepada akidah-akidah yang sesat, yang tidak sama, yang tidak selari dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Habis itu, dan dalil bersalahan Allah Ta'ala, dan dalil Allah Ta'ala dan dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, bahawasanya jikalau menyerupai ia Allah akan yang baharu, nescaya adalah ia Allah Ta'ala tu baharu pula, yakni baharu juga. Kalaulah Allah Ta'ala ni maknanya bersalahan bagi segala yang baharu, kalaulah Allah Ta'ala ni sama dengan yang baharu gitu, nescaya adalah ia Allah Ta'ala tu baru juga. Kalau Allah Ta'ala ni sama dengan makhluk dia, maka Allah Ta'ala tu makhluk lah. Kalau Allah Ta'ala tu baru, maka dia tu baru. Dan iaitu baharu Allah mustahilun, baharu Allah Ta'ala ni mustahil. Kerana apa mustahil? Kerana telah sabit, kerana telah kejap di dalam hati kita sedianya, yakni dalil sedia Allah Ta'ala. Kerana kita telah kejap dah. Mana? Dengan dalil yang telah lalu. Kita mengaji di sifat kidam Allah Subhanahu wa Ta'ala, hutubik do dan tasalsul, maka sabitlah yakni di dalam hati kita bersalahan Allah Ta'ala bagi yang baharu. Maka Allah Ta'ala tak sama dengan segala yang baharu. Dan apabila tu ada apabila tu, dan apabila sabit demikian itu, demikian bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, mustahillah lawan bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, iaitu lawan bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, menyerupai Allah Ta'ala akan segala yang baharu. Maka Allah Ta'ala tak sama dengan segala yang baharu. Kelima, qiyamuhu ta'ala binafsi, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Wallahu alam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazaa.